Sejak beberapa bulan kebelakangan ini, syarikat-syarikat pembuat chip pemprosesan seperti AMD, Intel dan juga Nvidia telah melancarkan siri-siri chip pemprosesan komputer dan juga grafik mereka yang terbaru. Walaupun begitu, jika anda seorang yang ingin membeli sebuah komputer yang berkuasa tetapi tidak mempunyai ruang yang banyak, pilihan terbaik anda masih lagi sebuah komputer riba. Jadi syarikat-syarikat seperti Gigabyte, Asus, MSI dan sebagainya masih lagi mempunyai pilihan komputer riba gaming yang berkuasa yang boleh digunakan untuk pelbagai jenis kegunaan. Tak kisah untuk gaming ataupun tujuan-tujuan kerja. Jadi bersama saya ialah komputer riba gaming Gigabyte yang terbaru yang dinamakan Gigabyte Aorus 15G yang hadir dengan, boleh saya katakan, spesifikasi berkuasa yang setaraf dengan komputer desktop. Jadi bermula dengan rekaan komputer riba ini. Saya suka banyak rekaan komputer riba tahun ini, khususnya yang untuk siri gaming, kerana syarikat-syarikat macam Asus, Gigabyte, MSI dan sebagainya semua hadir dengan rekaan yang boleh saya katakan minimalistik, tetapi pada masa yang sama masih lagi mengekalkan semangat gamer. Khususnya apabila kita lihat daripada bahagian rangka luar dan juga dalaman. Jadi spesifik kepada Aorus 15G ini, kita dapat lihat daripada bahagian luar dan juga bahagian dalam semuanya diperbuat daripada alloy aluminium yang boleh saya katakan sangat tegap. Anda pegang pun macam rasa berpuas hati bila dapat pegang sebuah peranti yang premium macam ni. Dalamnya pula ia dilengkapi dengan paparan skrin bersaiz 15.6 inci, paparan LED 15.6 inci dengan resolusi Full HD dan juga kadar segar semula 240Hz. Jadi apa yang menarik lagi mengenai komputer riba ini ialah dari segi rekaannya kita dapat lihat ia dipenuhi dengan port-port yang mungkin tak kisah anda seorang gamer ataupun seorang yang ingin mendapatkan sebuah komputer riba yang berkuasa yang boleh digunakan untuk pelbagai tugasan-tugasan kreatif. Dia dilengkapi dengan 3 palang USB 3.2 Type A, 1 palang USB 3.2 Type C, 1 palang HDMI, 1 palang DisplayPort dan juga palang RJ45 untuk anda yang lebih gemar menggunakan sambungan kabel ke internet daripada menggunakan sambungan Wi-Fi. Aorus 15G ini juga adalah di antara komputer riba yang rare boleh saya katakan yang masih lagi mempunyai pembaca kad SD di bahagian tepinya ini. Biasanya kalau kita lihat, walaupun dengan komputer riba gaming, banyak syarikat-syarikat telah buang pembaca kad SD kerana merasakan bahawa ia sangat jarang digunakan. Tapi jika anda seorang pekerja kreatif yang masih lagi memerlukan reader SD card yang terbina di dalam laptop ini mungkin salah satu daripada pilihan yang anda boleh cuba dapatkan di kedai-kedai lah. Beralih pula kepada bahagian papan kekunci komputer riba ini. Jadi konsep mechanical keyboard ataupun papan kekunci mechanical untuk komputer riba bukan sesuatu yang baru. Beberapa tahun yang lepas, MSI mereka telah memperkenalkan penggunaan mechanical keyboard ini pada model GT Titan mereka. Selepas itu kita dapat lihat juga Iligia juga ada menggunakan mechanical keyboard mereka sendiri, dan terkini Gigabyte, tiba giliran Gigabyte pula untuk menggunakan mechanical keyboard di dalam sebuah komputer riba. Jadi untuk komputer riba Aorus 15G ini mereka menggunakan Swiss Omron Blue clicky switch. Jujur saya katakan saya tak berapa gemar clicky switch pasal bising satu. Satu lagi isu yang akan sangat ketara kepada anda jika anda seorang typist seperti saya, nak menggunakan papan kekunci ini sebagai sebuah aksesori untuk menulis. Jujur saya katakan bukan satu pengalaman yang baik. Saya lagi rela cucuk saya punya papan kekunci mechanical saya sendiri dan type menggunakan papan kekunci tersebut daripada menggunakan papan kekunci yang terbina di dalam ini. Kemudian nanti saya akan tunjukkan mengapa saya kata saya tak suka menggunakan papan kekunci, tapi ini nak cakap bahawa ia ada papan kekunci mechanical terbina di dalamnya dan ia juga mempunyai fungsi per key RGB LED. Beralih pula kepada komponen dalaman komputer riba ini, ia dikuasakan oleh CPU Intel Core i7 10875H. Ia mempunyai memori DDR4 sebanyak 16GB dan juga storan SSD NVMe PCIe 3 sebesar 512GB. Dari segi pilihan GPU pula, anda mempunyai pelbagai pilihan, tetapi yang dihantar kepada kami untuk diulas pada hari dalam video ini ialah model yang menggunakan kad grafik Nvidia GeForce RTX
2070 Super Max Q. Jadi ini boleh dikatakan di antara kad grafik untuk komputer riba yang paling berkuasa yang berada di pasaran sekarang, kecuali daripada 2080 Max Q lah yang lebih tinggi sedikit berbanding dengan ini. Bercakap mengenai prestasi komputer riba ini, boleh saya katakan bahawa ini adalah, dari segi prestasi, ini adalah di antara komputer riba kegemaran saya. Saya dah guna untuk selama 2-3 minggu. Saya gunakannya untuk pelbagai jenis tugas, tulis artikel, tengok video, edit video, gunakannya untuk tujuan gaming juga. Boleh saya katakan bahawa dengan komputer riba ini, saya tak pernah menghadapi sebarang isu semasa lag dari segi CPU ataupun grafik. Saya boleh edit video 4K tanpa masalah. Nak export, encode, semua memang tak ada isu. Again, menggunakan NVENC pada Adobe Premiere memang tak ada problem. Menggerakkan permainan pun saya uji dengan permainan seperti Shadow of the Tomb Raider pada tetapan Ultra, dan juga permainan Cyberpunk 2077 yang terbaru. Saya boleh mendapatkan pada tetapan yang tinggi, bukan ray tracing, tak silap saya nama dia Ultra, Cyberpunk 2077 pada tetapan Ultra, resolution Full HD. Saya dapat prestasi lebih daripada 60 FPS, hampir kepada 80 ke 100 FPS tanpa begitu banyak masalah. Jadi salah satu lagi isu untuk komputer riba gaming biasanya hadir daripada sistem penyejukan, di mana sama ada sistem penyejukan tersebut berfungsi ataupun tidak. Dengan Gigabyte Aorus 15G ini, bila saya menggunakan untuk menggerakkan permainan macam Cyberpunk, dia suam. Memang boleh rasa panas di bahagian kiri komputer riba ini. Panas, tapi tak adalah nak cakap panas yang sampai tak boleh nak menggunakan bahagian papan kekunci. Dia yang menariknya ialah pada suhu sekitar 70 ke 80 darjah Celsius, bergantung kepada proses-proses gaming yang digunakan. Pada pendapat saya, bila saya gunakan ni, kipas dia pun sebenarnya tak berpusing dengan begitu kuat sekali. Saya rasa dia memang pusing dengan laju, tapi cara rekaan penyejuk yang digunakan di dalam komputer riba ini sangat optimal. Walaupun dia berpusing dengan pantas, tetapi anda tidak akan mendengar sangat bunyi kipas tersebut walaupun anda hanya menggunakan pembesar suara komputer riba ini. Jadi bercakap mengenai prestasi komputer riba ini lagi, jika anda seorang kreatif ataupun anda suka gemar menonton kandungan-kandungan yang mungkin menggunakan teknologi HDR dan sebagainya, dan anda memang pentingkan kejituan warna, sama seperti laptop Aero 15 yang kita ulas sebelum ini, paparan komputer riba ini juga mempunyai Pantone validation yang menjanjikan warna-warna yang boleh saya katakan agak jitu. Jadi beralih pula kepada benda-benda yang saya tak berapa gemar mengenai komputer riba ini. Pertama, seperti saya katakan sebelum ini, saya tak berapa suka penggunaan switch Omron mechanical keyboard yang ada pada komputer riba ini, khusus kerana ia memfokuskan kepada gamer, which is not surprise. Memang fokus dia terhadap gamer, tetapi untuk saya yang juga menggunakan komputer riba ini sebagai mode untuk saya menulis artikel-artikel harian saya, memang sangat leceh pasal dia punya spacing di antara kekunci ini sangat awkward sebagai seorang typist. Satu lagi saya tak berapa suka ialah walaupun kekunci dia mempunyai travel yang dalam, jika anda tekan kekunci dia akan rasa macam menekan sponge. So macam kalau biasa sponge kan macam ada rasa pelik sikit dia punya tekanan dia. Dia tak snappy. So bagi saya, sayangnya dia punya quality dari segi penaipan saya tak berapa gemar. Tapi ini adalah subjektif. Saya tak berapa suka mungkin, tapi jika anda menggunakannya mungkin anda lebih suka menggunakan mechanical keyboard yang terbina di dalam komputer riba Aorus 15G inilah. Jadi satu lagi isu yang mungkin anda juga tidak berapa gemar, saya memang tak berapa suka sangat, ialah bahawa oleh kerana bingkai paparan ni yang sangat nipis daripada tiga arah, webcam komputer riba ini terletak di bahagian engsel right above, betul-betul di atas bahagian papan kekunci. Jadi biasanya isu dengan webcam yang berada di bahagian bawah ini, biasanya dia akan daripada bawah, dia akan merakam daripada bawah ke atas, dan biasanya lubang hidung anda akan lebih kelihatan lah. Memang shoot bahagian lubang hidung lah. And bagi saya ini again sangat awkward pasal bila kita nak pandang seseorang apabila kita berada dalam conference call dan sebagainya, biasanya kita akan tumpukan perhatian kepada paparan skrin dan juga bahagian atas paparan skrin. So memang ia akan kelihatan seperti kita sedang memandang orang yang tengah melihat kepada kita. Tetapi dengan webcam bahagian bawah ini,
Isu dia ialah anda perlu memandang ke bawah dan agak janggal untuk orang yang melihat anda macam asal dia pandang bawah ni. Jadi berbalakah anda membelanjakan wang anda untuk sebuah laptop Aorus 15G ini? Jadi model yang dihantar kepada kami dengan Intel Core i7 16GB RAM bersama-sama juga dengan kad grafik Nvidia GeForce RTX 2070 Super Max-Q. Komputer riba ni surprisingly harga dia boleh kata mahal, tapi tak semahal yang saya jangkakan. Pada harga RM10,499, komputer riba ini boleh dimiliki anda, dan bagi saya ia memang boleh dikatakan spesifikasi yang sangat-sangat berkuasa, boleh menandingi beberapa desktop yang hadir di pasaran sekarang. Untuk complete package RM10,499, jika anda tak nak beli desktop, anda ada duit untuk dibelanjakan untuk membeli sebuah komputer riba high-end. Gigabyte Aorus 15G ini saya rasa di antara komputer riba yang paling berbaloi anda boleh belanjakan wang anda pada hari ini. Walaupun kita dapat tengok pengumuman bahawa AMD, Nvidia dan juga Intel semuanya akan hadir dengan rekaan baru komputer riba yang dikuasakan oleh komponen-komponen terbaru mereka di dalam form factor sebuah laptop. Jika anda tak boleh tunggu, tak ada masalah untuk anda membeli komputer riba ini. Ia akan bertahan untuk anda selama at least 2 ke 3 tahun, dan jika anda perlu menaik tarafkan komponen-komponen dalamnya seperti memory dan juga SSD, anda boleh lakukannya dengan membuka sahaja skru-skru di bahagian bawah komputer riba ini, dan sama ada anda hantar ke kedai ataupun anda boleh menaik tarafkannya sendiri. Jadi sekian saja ulasan saya mengenai komputer riba gaming terbaru daripada Gigabyte, iaitu Aorus 15G. Anda telah bersama saya, Nazrin, Majalah Teknologi untuk Mendapat.